Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Sahibul Fadilah Tuan Imam Ustaz Haji Yusuf, Ustaz Yusuf, seterusnya jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita bincang makruh dalam solat, muka surat 329. Pada asasnya, setiap yang bertentangan dengan perkara sunat sebagaimana yang dinyatakan dahulu adalah termasuk dalam kategori makruh. Makruh dalam solat ialah perkara yang diberi pahala kepada orang yang bersolat kerana patuh meninggalkannya dan tidak pula berdosa melakukannya. Meninggalkan takbir ketika perpindahan antara rukun dan meninggalkan doa iftitah ketika bersalat adalah makruh kerana melakukan kedua-duanya adalah sunat. Walau bagaimanapun terdapat beberapa perlakuan tertentu yang lain sunat dijauhi dan makruh dilakukan oleh orang bersalat. Antaranya ialah menolehkan kepala ketika bersalat kecuali dengan sebab yang diperlukan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW bersabda, "La yazalu Allahu azza wa jalla muqbilan 'ala al-'abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit, fa idza iltafata insarafa anhu." Allah Subhanahu wa taala sentiasa berhadapan dengan hamba-Nya yang bersalat selagi dia tidak menoleh, dan apabila dia menoleh, Allah Subhanahu wa taala pun berpaling daripadanya. Ini yang pertama. Makruh solat kita dah paling. Paling ni tak batal sembahyang, tapi makruh. Syarat batal sembahyang tak kala tubuh kita juga terkesok. Maknanya dada kita seolah-olah tidak lagi menghadap kiblat. Tapi kalau paling, maka hukumnya adalah makruh. Cumanya kalau banyak sangat boleh membawa kepada tak elok, kemungkinan membawa kepada batal sembahyang. Hadis terusnya, bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-ittifa' innama huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitan min salatil 'abdi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa menoleh itu merupakan pencurian yang dilakukan oleh syaitan daripada solat seseorang. Bila banyak paling, maknanya ketetapan hatinya tak ada. Perbuatan menoleh tersebut juga menghilangkan khusyuk yang dituntut ketika bersolat. Sebaliknya, jika ada sebab berbuat demikian seperti untuk memerhatikan musuh, perbuatan tersebut tidaklah makruh. Hal ini berdasarkan hadis daripada Sahal bin Al-Hanzaliyah, katanya, "Suwiba bis salati, yakni salat as-subh, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa yaltafitu ila syai'. Qala Abu Dawud wa kana arsala farisan ila syai' min al-laili yahrusus." Telah diserukan azan salat subuh, lalu Rasulullah SAW bersalat sambil menoleh ke arah celah-celah bukit. Tengah sembahyang, Nabi duduk paling ke arah celah-celah bukit. Abu Dawud berkata, baginda telah menghantar pengawal berkuda ke situ sejak malamnya untuk berkawal. Dia bacaan syek dengan syak. Syek bung maknanya lereng-lereng bukit, celah-celah bukit. Syak bung maknanya rakyat. Wakil rakyat, orang panggil apa? Wakil syah. Itu bacaan. Jadi Nabi ini
Bila dia hantar tu, dia perhati celah-celah bukit tersebut. Dia tengok. Baik. Semua yang dinyatakan di atas adalah tentang menolehkan kepala sahaja. Adapun menoleh sehingga memalingkan dada daripada kiblat akan membatalkan solat kerana meninggalkan rukun menghadap kiblat. Namun tidak mengapa sekiranya melihat dengan jelingan mata sahaja tanpa menoleh. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ali bin Syaiban radhiyallahu an katanya, qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasallaina ma'ahu falamaha bimuakhkhari 'ainayhi rajulan la yuqimu sulbahu fi ruku' was-sujud faqala la salata liman lam yuqim sulbahu. Kami menemui Rasulullah SAW dan bersalat bersamanya. Baginda ternampak melalui jelingan matanya seorang lelaki, seorang yang tidak menetapkan punggungnya ketika rokok, maknanya tak rokok sebenar, dan sujud. Baginda bersabda, tidak sempurna solat orang yang tidak menetapkan punggungnya. Hal ini bermaksud tidak tetap seketika, yakni tamakninah semasa rokoknya. Jadi buat cara yang betul adalah penting. Yang kedua, memandang ke atas. Tadi paling muka, ni pandang ke atas. Hal ini berdasarkan hadis daripada Anas radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim." Fashtadda qawluhu fi zalika hatta qala la yantahunna an zalika aw la tukhtafunna absaruhum. Apa halnya orang yang memandang ke atas langit ketika bersalat? Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka hendaklah menghentikan perbuatan itu atau penglihatan mereka akan dihapuskan Allah. Maknanya duk lenggak ke atas masa sembahyang adalah makruh. Dan biasanya kurang khusyuk sebab otak kita mari mikir macam-macam. Masjid ni macam mana, tempat ni macam mana, warnanya, ada tak sarang burung, ada tak lukian, macam-macam dia punya lintasan. Jadi sudah tentu akan menafikan khusyuk dalam solat. Yang ketiga, mengusap rambut dan melipat-lipat hujung pakaian ketika bersolat. Hal ini berdasarkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum wala akuffa sauban wala sya'ra." Aku disuruh sujud dengan 7 anggota dan tidak mengusap-ngusap pakaian dan rambut. Yang sunat ialah membiarkan sahaja pakaian itu dengan seadanya. Maknanya kita duk main pakaian kita, janggut kita, ini hukumnya makruh. Duk usap-usap semua ni makruh. Sebab menafikan penipuan kepada solat. Yang keempat, bersolat berhampiran hidangan yang menyelerakan. Kita sembahyang, kita ni warung sangat dah. Sembahyang malam tak boleh tinggal, rajin. Tapi nya kawan kita nak perkena kita. Kita ni tu imam kelas E, hebat. Dia kata, "Syekh, saya nak jamu udang galuh, so daripada Tawau, nak jamu lobster, ketam sop kepala awak." Dia pun letak hidangan depan. Kita tengah sembahyang tu, biasa baca surah Baqarah, hari ni baca surah Gajah, Al-Fil, pendek. Slow je tengok, tak khusyuk tuan-tuan. Cara masak aroma tu, hai macam mana? Siapa pula nasi arak ketam, nasi arak udang, mana ada orang makan cara gitu. Jadi ini tak, memang tak khusyuk. Sebab itu Nabi kata jangan sembahyang macam tu, tak boleh. Sebab itu kaedah kata al-asya qabla al-isya. Iza quddimal asya
faqaddimil asya 'alal isya. Apabila asya tu hidangan, isya tu sembahyang isya. Bila berlaku hidangan malam, makan dulu kemudian baru sembahyang. Tak payah awak lebar lah. Melainkan memang nasi awak tak sedap tak apa, sembahyang doa biasa. Boleh lah. Kalau hak jenis sedap-sedap ni kambing golek. Jadi kalau kambing golek orang kena pendek saja, tak boleh panjang. Dia semangat naik. Orang Arab ni tuan-tuan, satu kelebihan dia, setiap bahasa dia tu dia ada makna. Dan terkadang-kadang makna tu orang panggil ada kemunasabahan, ada munasabah. Contoh, isya sembahyang isya, asya makan malam. Kenapa bila makan malam asya ni barisnya atas? Kenapa bila solat isya ni barisnya bawah? Adalah kata sebab isya ni dia semayang. Semayang ni dia rokok, dia sujud, dia rendah diri. Bahasa macam tu. Asya ni makan, bila makan orang dah hidang bawah kaki atas meja, tempat tinggi bak makan. Jadi sebab tu namanya asya. Contohnya seperti khutbah dan khitbah. Khutbah tu maknanya ceramah. Khitbah ni maknanya giminang anak orang. Nak pinang anak orang dia panggil khitbah. Kenapa khutbah tu barisnya depan? Sebab orang nak ceramah kena duduk depan. Duduk belakang mana boleh dengan ceramah. Tak nampak. Orang kata tak puas hati tak tengok. Kalau khitbah ni, minang ni barisnya bawah. Sebab kita application. Boleh orang reject. Malah aku bagi anak aku. Jadi duk harap. Harap ni bawah. Ni di bawah ni. Itu kadang-kadang bahasa pelik. Sikit je berubah, maknanya lain. Kemudian dinyatakan bersolat sambil jadi solat jangan depan makanan. Lebih-lebih kalau kawan kita kata Syekh tak suka makan apa? Nasi arak kambing bakar, hadis. Dia kata aku nak jamu hadis yang paling sedap sekali kata. Dengan repah babahnya, dengan teh araknya, dengan ini. Kita nak semayang tak sedap lah. Pagi tadi tak makan banyak. Tengah hari tak makan. Tunggu pula kawan ni nak ajak makan. Makan dulu, selesai. Barulah. Okay. Sama juga dengar ceramah. Dengar ceramah, ada kambing. Makan dulu kambing. Baru selesai. Jadi nak belajar. Masa saya ni tak apalah jenis faham dah mengajar pendek. Kalau jenis mengajar panjang macam mana? Kita dah semangat ni. Dia mengajar 3 jam setengah. La ilaha illallah. Doa lain. 8.30, 9.30, 10.30, 11.30. Tak berhenti lagi. 12 cemah. Ramai sakit perut. Jadi itu nak gambarkan bila ada makan, ada minum, selesai hak makan. Penting selesai hak makan. Baik. Nampak sepatutnya kau ni imam ilmuh lah. Sepatutnya semayang dulu baru makan. Dah, ada benda kena makan dulu. Supaya tak tashwih pemikiran tu. Tak seronok jangan. Yang kelima, bersolat sambil menahan buang air kecil atau buang air besar. Bersolat dalam keadaan tersebut tak mungkin dapat disempurnakan dengan khusyuk dan penuh tumpuan. Hal ini berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW bersabda, "La salata bihadrati ta'am wa la huwa yudafi'uhul akhbasan." Tidak solat, tiada solat di samping makanan yang terhidap,
demikianlah juga orang yang menahan buang air kecil atau air besar. Kita sembahyang dalam keadaan nak qada hajat, tak jadi, tak khusyuk, selesai dulu qada hajat. Kita seorang boleh tahan lagi, kita boleh cepat. Kalau kita sembahyang untuk imam, dia baca Yasin, Allah pulaknya perut sakit, sebab itu selesaikan dulu, sebab akan menafikan khusyuk. Bersolat ketika sangat mengantuk. Mengantuk ni makruh. Orang yang bersolat dalam keadaan tersebut tak terlepas daripada kemungkinan bacaan yang tepat dan terlupa membacanya, jadi tersasu bacaan. Hal ini berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, apabila seorang daripada kamu berasa mengantuk ketika bersolat, dia hendaklah tidur sehingga mengantuknya hilang. Ini jika dia terus bersolat dalam keadaan itu, mungkin dia akan memohon keampunan lalu memaki dirinya sendiri, tersasu baca. Jadi di sini ada dua keadaan. Yang pertama, solat fardu. Kalau solat fardu kena sembahyang. Ini maksud sembahyang solat sunnah. Solat fardu. Jadi sebab kadang-kadang orang pasang hadis ni, mak dia kejut pagi, mak bangun mak, mak saya mengantuk mak, sembahyang subuh, saya baru belajar dari Ustaz Zul, ada hadis kata nak tidur dulu kata. Jadi saya nak tidur dulu mak. Mak jangan pandai pada Nabi, Nabi pandai lagi. Nabi suruh tidur. Itu orang panggil pasang tak kena. Pasang tapi tak kena. Ada benda pasang tu dia kena. Macam kita sembahyang. Kita dengar Nabi sembahyang lama sembahyang. Comel. Tapi boleh jadi Nabi sembahyang macam tu bukan dia lead sembahyang ramai-ramai. Dia sembahyang seorang, jadi tak sakut dengan orang. Ni kita sembahyang, kita syok, kita tak imam, makmum duk maki supos sekalian kita. Kita duk tarik juga bacaan tu. Makmum kelaka selambatnya, basi sungguh marah. Kita dah syok. Ini kena faham. Sebab itu paling mudah imam kena fakir. Makin ramai makmum, enak tinai. Kalau ramai sangat makmum. Tapi kalau dua orang tahu dah okey semua, maka bacalah panjang, tak apa, kita faham keadaan dia sebagainya. Jadi mengatur solat di tempat-tempat berikut. Tempat tersebut ialah bilik air. Bilik air. Bilik air ni tak sesuai lah, tepi tandas ke. Kita sembahyang, orang duduk dalam tandas sedang melepas, baru bukan main. Allah. Dia tak kena. Tu kena jaga. Di jalan. Jalan pun tak boleh tempat orang lalu lalang. Melainkan kalau memang dah penuh macam hari Jumaat tertentu, tapi elakkan. Di pasar sebab bising, tempat cemar sebagai kawasan perkuburan. Ini kurang. Gereja ni bukan tak boleh sembahyang, makruh. Makruh bukan haram, makruh. Jangan pergi sembahyang di gereja pula. Makruh. Sayyidina Umar masa pembukaan kota Baitul Maqdis, bila buka sahaja, Sayyidina Umar dia jalan, dia tengok tempat Nabi Mi'raj dekat Masjid Aqsa. Kemudian ramai orang Kristian yang memerintah pada masa itu ajak Sayyidina Umar masuk ke gerejanya. Gereja tersebut di antara salah satu gereja yang disangkakan oleh mereka, yakni penganut Kristian, gereja yang suci. Namanya Gereja Qiyamah, Kanisatul Qiyamah. Dalam gereja itu banyak patung-patung daripada Maryam, Jesus, yang mana dibuat daripada emas tuling. Rupa-rupanya dalam gereja tersebut ada beberapa pahaman mazhab.
Kristian. Ada kata situ, ada kata sana, ada kata macam-macam. Dia pecah orang masing-masing. Sayyidina Umar sedang masuk waktu sembahyang. Lalu mereka pun nak hampa sejadah, nak suruh Sayyidina Umar sembahyang. Sayyidina Umar tu tak, saya sembahyang dua. Dia kata tak sah ke sembahyang dalam ni? Sah. Aku bimbang kalau aku sembahyang dalam ni, nescaya umat Islam dirapah gereja-gereja kamu dijadikan masjid. Apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar keluar di luar sikit. Sayyidina Umar sembahyang. Tempat Sayyidina Umar sembahyang sekarang tu, maknanya zaman lepas dia itulah, mereka jadikan masjid namanya Masjid Umar. Ingat besar dalam macam ni lah, dalam ni yang kotak tak besar sangat. Dia besarnya Masjidil Aqsa, tepi tu waktu besarnya. Jadi di situ kita nampak siasat syariah Sayyidina Umar ni untuk hifzuddin dan sebagainya. Baik. Kemudian seterusnya, kawasan pembuangan sampah, bau, cemar, kotor, najis sebagainya. Dan kandang unta. Kenapa sebut kandang unta tak kandang kambing? Sebab unta ni besar. Kadang-kadang dia pijak kepala kita kau patah mati je. Tapi kalau kambing tak apa, kecil. Sebab itu dia kata aqal al-ibil. Ini kerana dikhawatiri terdapat najis di setengah tempat tersebut dan perasaan tidak selesa sesetengah bahagian yang lainnya. Hal ini berdasarkan larangan yang terdapat dalam hadis Nabi SAW melarang bersolat di tempat buangan sampah, tempat sembelihan, kawasan perkuburan, di jalan-jalan, dalam bilik air, kandang unta dan di atas Kaabah. Naik panjat atas Kaabah sembahyang sah tak? Sah. Tapi atas Kaabah kenapa? Kerana nampak egonya, bimbang kok jadi riak ke, jadi apa macam-macam. Walau bagaimanapun At-Tirmizi menyatakan bahawa sanad hadis ini tidak berapa kukuh, terdapat juga hadis yang lain, al-ardu masjidun illal maqbarah wal hammam. Seluruh bumi ini adalah tempat sujud kecuali tanah perkuburan dan bilik air. Tanah perkuburan tempat orang mati, bilik air tempat banyak najis, jadi bimbang kok cemar. Sedangkan sembahyang ni taharah, nak bersih daripada wuduk, daripada semua sekali ni, hak najis ni, termasuk juga hati sebagainya. Begitu juga hadis la tusallu fi a'tanil ibil, janganlah kamu bersolat di kandang unta. Maksud kandang unta ialah tempat unta berkumpul dan berehat di sekelilingnya. Maknanya kalau boleh, biarlah kawasan-kawasan yang selamat daripada itu. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 513 kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selesailah sudah menggarap buku berkaitan permasalahan perkahwinan. Justru sebagai akhirnya penulis menukilkan tips dan petua menangani konflik rumah tangga seperti yang disebut dalam buku Menempah Gerbang Perkahwinan. Pertama, mengesang perubahan awal di peringkat awal dengan memerhati air muka, gerak-geri dan percakapan pasangan anda. Tengok suami lain macam, tengok isteri lain macam, betul kan? Kedua, elakkan daripada bersangka buruk terhadap pasangan. Begitu juga apabila menyadari timbul isu-isu atau masalah yang berpotensi untuk mengeruhkan hubungan suami isteri, segera tanganinya. Jangan tunggu atau bertangguh-tangguh sehingga keadaan menjadi bertambah parah. Ini pun kena tengok. Ada masalah, segera atasinya, jangan biarkan.
Ketiga, bantu pasangan untuk membuat perubahan atau memperbaiki kesilapan semangat dan motivasi, bukannya kritikan dan leteran. Cuba nak ubah daripada dua pihak. Apabila berhadapan dengan sesuatu isu atau masalah, pasangan perlu menyatakan pendapat secara terbuka, jangan kritik, mengkritik atau salah menyalah. Bawalah berbincang dan perbanyakkan sikap tolak ansur. Sesuaikan dengan kehendak diri kepada kehendak bersama, iaitu suatu yang berfaedah untuk kedua belah pihak. Ini dapat dicapai dengan bersikap terbuka dan bertolak ansur, sedia menerima pandangan dan mengakui kelemahan diri, tidak cepat menenting dan sentiasa meminta maaf bila menyedari kesalahan sendiri. Ini penting. Jangan dapatkan nasihat atau panduan daripada orang yang tidak memahami. Jika perlu mendapatkan nasihat orang ketiga, pastikan beliau mempunyai kepakaran dalam hal ehwal rumah tangga dan boleh menyimpan rahsia. Elakkan daripada melibatkan seorang yang tidak disukai, sama ada suami atau isteri. Amalkan teknik komunikasi berkesan dalam pergaulan suami isteri. Sesungguhnya mencegah atau mengelak kesukaran itu lebih baik daripada merawat atau membetulkan keadaan. Awal-awal lagi, rumah tangga diibaratkan sebagai sebuah istana yang sama-sama dibina oleh dua insan, suami dan isteri. Kedua-dua pihak perlu bersama-sama menjaganya dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ianya runtuh. Berusahalah dengan niat yang ikhlas untuk mengejar pahala dan mendapat keredaan Allah. Nescaya keharmonian rumah tangga dapat dicapai. Itu antara perkara yang kita tengok banyak berlaku, dan itu sebahagian daripada tips. Pelbagai permasalahan yakni hukum. Pertama, menggugurkan kandungan. Isu gugur kandungan ni tuan-tuan sebenarnya adalah dosa besar, kecuali dengan sebab yang diizinkan oleh Islam. Dalam banyak fatwa menyebut kalau ada penyakit yang menyebabkan anak itu cacat sepanjang hayat, otaknya tak ada, risiko implikasinya banyak, baru boleh. Tapi gugur anak kerana berzina tak boleh. Dah lah dia berzina, tambah lagi satu dosa, dibunuh pula. Ini 2 kali salah pula. Yang hak beri fatwa pula ustaz. Allah, ini kita bimbang. Dan kadang-kadang kita tak tahu, kita tak nak anak isteri kita mengandung anak kita. Kita kata dah anak 10 dah ustaz, sebelah satu tim pasukan bola. Tuan-tuan, boleh jadi hak yang ke sebelah ni Allah bagi banyak kelebihan untuk kita. Kita tak tahu tuan-tuan. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci, tapi itu baik untuk kamu. Kita tak tahu tuan-tuan. Baik. Yang kedua, haram menceraikan isteri dalam keadaan haid. Isu yang kedua, haram mencerai isteri dalam keadaan haid. Ini dipanggil talak bidai. Sah talak tapi bidai. Sebab itu pastikan dalam keadaan taharah. Kenapa? Kerana yang pertama menyebabkan tempoh iddahnya panjang, tak teratur, campur dengan emosi dan sebagainya. Ini Islam jaga betul-betul. Isu yang ketiga, kacukan bayi tabung uji. Bayi tabung uji ini telah diterima pakai oleh ulama Islam mutaakhir ini, sebagaimana kita sebut dengan fatwa Syekh Syaltu dan sebagainya, tetapi dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama nak boleh bayi tabung uji tersebut ialah sah dulu perkahwinan antara suami dan isteri. Dia suami isteri tak kahwin lagi, tapi kita buat dapat anak dulu melalui bayi tabung uji, ambil benih lelaki benih perempuan, haram. Yang kedua, pastikan mani itu mani lelaki dan mani itu mani perempuan yang bersifat suami isteri. Sebab kalau tak, maka tak boleh. Sebab ada juga orang tuan-tuan, bila bank mani ni hukumnya tak boleh. Ada orang tu bila kes bayi tabung uji, dia dapat anak,
Dia orang putih, bini dia orang putih, dapat anak negro. Tuhan boleh buat apa saja, tapi takkanlah sampai tahap tu. Silap mani mana tak tahu kami. Orang putih kan, dia ada pakai sampel gini. Yang ini parah, tak betul. Jadi kena tengok biar betul-betul. Nak buat IVF ke apa ke semua sekali, biar betul. Dan kata setengah ulama, apabila secara yang diyakini betul-betul, artinya bersetubuh suami isteri boleh berlaku, maka sengaja nak zaman moden ni kita buat secara bayi tak uji, maka tak dibolehkan. Sebab ini masalah darurat. Baik. Yang keempat, larangan membunuh anak sendiri. Bunuh anak ni macam-macam. Sama ada baru nak lahir ataupun baru nak jadi, nak tengah mengandung lagi dibunuh dengan cara pelbagai. Biasanya kes ni berlaku dengan sebab zina. Dia mengandung, jadi nak tutup kes, bunuh anak. Dosa zina satu hal, dosa bunuh satu hal. Jadi dua kali salah, tak betul sangat macam. Ada orang kerana kesempitan hidup, maka bila kesempitan hidup dia pun nak bunuh anak. Haram. Allah guna dua ayat. Jangan kamu bunuh anak kamu. Allah guna dua ayat nak gambarkan betapa dosanya adalah dosa besar dan sepatutnya tak boleh. Betul, masing-masing ada rezeki yang Allah akan bagi antara satu sama lain. Kita tak tahu rezeki masing-masing. Yang kelima, menikahi wanita ahli kitab Yahudi dan Kristian. Hukumnya boleh, tetapi syaratnya yang kahwin itu lelaki. Walaupun begitu, jauh lebih afdal cari wanita mukminah sekalipun dia ni hamba. Allah menyatakan, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan kamu kahwin wanita-wanita syirik sehingga mereka beriman. Ketahuilah, seorang wanita hamba abdi perempuan yang tak comel lebih baik bagi kamu daripada perempuan musyrikah yang comel, yang mengkagumkan kamu di sisi Allah Ta'ala. Jadi orang ni kena ambil. Mungkin akan datang berlaku fenomena nak kahwin dengan isteri-isteri. Dia tengok seorang perempuan comel, cek padriyah, mana padri perempuan, lalu nak nikah, kata boleh. Jangan, rugi tuan-tuan. Carilah muslim, mukminah, itu jauh lebih baik. Yang keenam, perkahwinan gadis kecil. Boleh tak kahwin gadis kecil? Boleh kahwin gadis kecil dalam bentuk tidak menzalimi kanak-kanak tersebut. Kalau kita zalim kanak-kanak tersebut, tak boleh. Macam sekarang ada orang kata, orang di Syria, budak-budak kecil comel, mari orang lain hak tua bangka dah harap pergi ambil beli anak nikah. Hak lelaki umur 65 tahun, hak perempuan umur 8 tahun, 10 tahun. Dia panggil atuk. Jadi hak ni walaupun boleh, tapi tidak digalakkan. Bahkan ada fatwa mutaakhir menyatakan amat tidak dibolehkan kerana naluri perempuan dan sebagainya. Yang ketujuh, hukum nikah muta'ah. Nikah muta'ah ini mazhab kita tidak dibolehkan. Bahkan disebut oleh Hisham bin Umrah, huwa zina as-sarih. Dia merupakan zina yang amat nyata. Mana nikah muta'ah? Apa makna muta'ah? Muta'ah ni maknanya nikah kontrak. Apa makna nikah kontrak? Nikah kontrak ni maknanya nikah masa. Pergi belajar di overseas, di mana? Di England. Tengok orang perempuan seorang comel, kita kahwin, tapi ayah ada pilihan dah. You pun ada pilihan, sama-sama ada pilihan. Jadi kita nikah masa kita belajar je lah 4 tahun dia. InsyaAllah kita duduk sama 4
Lepas habis tu kita terbubar dengan sendiri. Haram dan dianggap zina. Sebab ada tempoh nikah ni tak boleh. Aku nikahkan kau dengan Aminah binti Abu dengan mas kahwin gini-gini. Dia sebut macam tu. Dia tak boleh kata selama 4 bulan, selama 3 bulan, selama 4 tahun. Dia tak jadi. Dia kena selama-lamanya. Kalau nak bubar itu celah lah. Itu cara lain. Jadi yang ke-8, hukum mengahwini perempuan yang sedang mengandung anak luar nikah. Jadi majlis fatwa menyatakan boleh lah. Ada orang kata tak boleh sebab anak dalam perut tu ada. Jadi nikah 3 orang. Itu pandangan dia. Muzakarah fatwa kebangsaan ketiga memutuskan perempuan yang sedang mengandung anak luar nikah harus dinikahkan. Yang tak bolehnya kalau dia mengandung, dia baru diceraikan oleh suami. Sebab dalam iddah. Perempuan yang macam tu dia tak ada iddah. Suami mana adanya. Ke-9, hukum mengahwini diri sendiri, nak nikah sendiri. Perempuan macam mana? Muzakarah fatwa kebangsaan kali ke-20 memutuskan bahawa adalah tak sah perkahwinan sedemikian kerana pernikahan itu tidak mempunyai saksi dan tak menggunakan sirah ijab dan qabul. Cumanya sebahagian mazhab Hanafi kata boleh. Itu keizinan, kelulusan. Tapi dia nak kahwinkan diri sendiri tak boleh. Ayyum ra'atin nakahat binafsiha fahuwa batil. Mana-mana perempuan nikahkan diri dia sendiri, maka hukumnya batal. Yang ke-10, perceraian melalui sistem pesanan ringkas SMS. Maka hukumnya sah berlaku berdasarkan kepada yang ini. Cuma janganlah handset dia kena godam ke orang curi ke, susah. Itu kena tasabuk, kena betul-betul. Kadang-kadang orang godam, orang pinjam tu handset atas dia pun ambil, dia pun bagi tahu kat isteri itu je. Tak ke huru-hara. Jadi benda-benda macam ini kena tasabuk betul-betul. Yang ke-11, nikah tahlil Cina buta. Kesian Cina. Kena ke Cina. Apa makna nikah Cina buta? Bahasa Arab, bahasa itu dipanggil muhallil, muhallalah, penghalal dan yang kena halal. Nikah Cina buta ni maknanya seorang tu nikah dengan bini dia, lepas tu dia cerai bini dia. Cerai dia sampai talak 3. Bila dia talak 3, dia nak nikah lain. Nak nikah semula, nak rojok tak boleh, tak makan rojok. Akhir sekali dia ni kena kahwin. Perempuan ni bila habis hendak dia kahwin dengan orang lelaki lain, orang lelaki tu pula setubuh dah dengan dia. Lepas tu cerai pula, habis hendak baru boleh menikah. Dan perkara ni berlaku. Ada orang buat pakatan. Dia buat macam tu. Bila dia buat macam tu, dia kata, mak, mu nak nikah tak mak? Mu nikah dengan bini aku nak bagi. Bini mu mana boleh menikah, kata dia. Tak lah, bini aku tu maknanya aku nak lagi lah dia walaupun aku cerai, kata dia. Mau menikah dengan bini aku, tapi pertama mu jangan setubuh aku tapar kamu. Setubuh dengan dia. Aku nak bagi kamu 10,000, mu menikah lah. Bini pinang-pinang ada macam tu. Berita ni pernah berlaku zaman Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Sayyidina Umar tahu. Sayyidina Umar panggil hak lelaki, panggil hak lelaki hak kahwin, panggil hak suami asal. Panggil hak lelaki hak kahwin, Sayyidina Umar kata, mu kalau cerai aku hutang. Asal cerai akan haru, tak ada masalah. Mu aku tengok je cerai aku hutang. Mu kalau nikah balik, mu aku hutang bagi. Jadi kawan tu bagi dah duit, lepas bodoh. Air liur je, jelak, tak ada apa. Jadi yang ni, sebenarnya kalau sampai tahap ni tak ada kebaikan. Bila dah sampai 3 kali dah biasanya masalah. Nikah tahlil tanpa disyaratkan dalam akad. Maknanya dia tak sebut, tapi mereka menyembunyikan niat mereka masa tu. Jadi akad nikah seperti dia tak menjelaskan macam tu, kalau ikut asalnya bolehlah, tapi caranya tak betul. Biar betul-betul ikut cara Islam macam kita buat sekarang. Saya sengaja tak nak bincang panjang sebab majlis tu bukan majlis tu sangat. Wallahu a'lam. Bab doa ni kita boleh baca doa, boleh beramal sendiri insya-Allah.
Dan selepas daripada ni kita buka buku Baiti Jannati insya-Allah untuk bincang isu ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini berapa sebenarnya? Muka surat 260 baca nafus 260 daripada atas. Muka surat 260 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 260. Adapun termasuk dalam penyakit hati ialah enggan memakai pakaian taqwa. Walibasut taqwa khair. Kalaulah benar hatimu sejahtera daripada penyakit hawa nafsu dan syahwat, nescaya beratlah timbangan takwa. Sebaliknya, siapa yang tidak mendapat kemanisan taat, ia merupakan dalil dan petunjuk wujudnya penyakit hati daripada syahwat. Allah Subhanahu wa taala menamakan syahwat sebagai penyakit sebagaimana firman Allah Taala, fayatma'al ladzi fi qalbihi, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Bagimu terdapat dua cara untuk merawatnya, yakni menggunakan apa yang memberi manfaat kepadamu, iaitu ketaatan, dan menjauhkan apa yang memberi kemudaratan kepadamu, iaitu kemaksiatan. Maknanya kita buat taat, kita jauhkan maksiat. Itulah cara yang terbaik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa soalan. Soalan pertama, saya datang masjid waktu azan. Lepas azan sunatkah salat tahiyatul masjid? Masalah ini disebut masalah indiraj. Kalau waktu sempit, maka kita semayang qabliyah, maka semayang qabliyah kita juga termasuk dalam tahiyatul masjid. Sama juga jika kalau waktu tu luas, kita tahu masjid ni sudah azan 15 minit dia baru semayang, maka kita semayang tahiyatul masjid, kemudian kita semayang sunat, maka itu lebih afdal lagi sebab kita banyakkan. Sama juga seperti mana kita mari masjid orang sedang semayang fardu, maka kita masuk, maka seolah-olah kita semayang fardu juga, itu sebagai penghormatan kepada masjid. Makna penghormatan kepada masjid, bila masuk masjid sunat semayang, itulah dipanggil tahiyatul masjid. Jadi comanya dah kalau kita semayang fardu, kita semayanglah, tak jadi masalah. Apakah hukum imam yang gemar membaca surah yang panjang sehingga makmum merasa gelisah dan kadang-kadang hilang tumpuan sembahyang? Terima kasih. Istilah panjang ni sebenarnya kat kita dah panjang sangat. Dia panjang pendek ni jangan kita kata kita panjang pendek. Qisar suar dan tiwalus suar ini berdasarkan kepada apa yang disebut oleh fuqaha. Sekadar baca surah Jumu'ah, surah Sajadah, surah Munafikun, surah Insan, ini dipanggil surah pertengahan. Kalau panjang Baqarah, tu panjang. Baca surah Al-Imran, Al-A'raf, itu hak panjang. Jadi bezalah, itu maksudnya. Cuma dah kita terbiasa orang baca Inna, jadi tiba-tiba kawan ni baca Hal-Atah Lal-Insan, jadi begitu panjang dah. Ini dia. Assalamualaikum Ustaz, kita pasal solat wajib, sunat, makruh. Tetapi bagaimana dengan jenayah orang tidak mendirikan salat? Bagaimana Islamnya? Ini kita telah bincang dulu berkenaan dengan isu orang tak semayang. Orang tak semayang ni ada dua hukum. Pertama, kafir kalau engkar kerana termasuk dalam maklum minad-din bidarurah. Yang kedua, dia tak engkar tapi malah. Bila malah ni pecah ada dua. Mazhab Syafi'i kata Ibn Katsir ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan hukumnya dosa besar, tetap Islam. Pendapat kedua menyatakan adalah kafir.
Dan ini juga dipersetujui oleh banyak ahlul hadis dan juga mazhab Hanbali. Kerana nas menyebut al-ahdul lazi bainana wa bainal kufri tarkus salah faman tarakaha faqad kafara jihara. Maksudnya perjanjian antara kita dengan kekufuran ialah tinggal solat. Siapa yang tinggalnya maka hukumnya kafir nyata. Sebab itu ulama zaman dulu dia tegas sangat. Sebab orang solat ni, orang tinggal solat ni hukum neraka. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kenapa kamu diheret masuk ke neraka saqar? Salah satu nama neraka saqar. Dengar nama saqar bagi nama anak. Sedap sangat. Jangan tu. Mereka jawab kami tak mayat. Allah Subhanahu wa taala menyebut فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Dan mereka meninggalkan generasi selepas mereka golongan yang mengabaikan solat. Maka mereka ini ikut hawa nafsu dan mereka menemui ghayya. Setengah tafsir ghayya dengan makna nama gaung dalam neraka. Jadi maknanya tinggal sembahyang ni berat. Memang berat. Dapatlah ada orang nak pinang anak kita comel, lawa, handsome, kaya, raya semua sekali, tapi tak sembahyang, reject. Walaupun dia pakai Lamborghini, walaupun dia pakai kereta mahal, walaupun dia kaya, sebab solat ni amat penting. Bagaimana orang solat tapi tak pernah hadir majlis ilmu, dia bukan ustaz atau orang alim. Orang macam ni masalah tuan-tuan kalau dia main tak hadir majlis ilmu. Sebab kita ni bila kita hadir dalam majlis ilmu, sekurang-kurangnya satu ilmu baru kita dapat. Sekurang-kurangnya, kalau banyak lagi banyak. Sekurang-kurangnya satu ilmu baru kita dapat. Jadi kita ni bila kita tak belajar ni, kita tak tahu. Rugi kita. Sebab itu kena didik dia jadi orang yang suka belajar, suka membaca, suka mengkaji, insya-Allah. Kita boleh petikan. Ini kena budayakan. Sekarang waktu zuhur masuk jam 12.58 tengah hari. Kebanyakan jemaah waktu rehat kerja jam 1 tengah hari. Jam 1.05 bila sudah iqamah. Mana yang lebih baik, tunggu sekejap atau segera solat? Dia tengok tempat. Saya tak nak katalah apa-apa pun, kita tengok tempat. Muruh macam mana. Kalau kita ni jenis sibuk menentu panjang, bayang lain pula. Tapi kalau kita ni ada masa, memang tunggu lagi bagus, insya-Allah. Sebagaimana maklum majlis fatwa mengatakan MLM, multi-level marketing harus, namun setelah saya berkecimpung dalam MLM selama hampir 10 tahun, dalam rangkaian saya sudah mencecah hampir 10,000, saya dapati begitu ramai yang saya melakukan dengan cara yang tak betul seperti approach dengan menipu, convince yang melampau dan berbagai unsur yang saya rasa tidak sedap hati. Pendapatan saya sudah cecah 5 angka, namun saya sudah buat keputusan untuk berhenti dan ajak kawan-kawan saya berhenti. Tapi mereka tidak berhenti kerana mereka kata boleh bersihkan pendapatan bahagian yang tak bersih. Tapi kita tidak tahu berapa jumlah yang tidak bersih. Apa pandangan? Dia kaedah mudah tuan-tuan, istafti qalbaka. Istafti qalbaka ni maknanya kita tanya hati kita. Bila kita tanya hati kita tu okey lah. Selepas daripada pertimbangan ilmu. Jangan hati yang ada penting lain tak. Hati kecil kita, macam sahabat kita, bila dia tanya soalan ni, maknanya ada sesuatu hati dia tak rasa sedap, tak selesa. Jadi memang afdalnya kita tinggal. Sekurang-kurangnya saya tak naklah kata halal ke haram, sebab saya bukanlah pemain tegak dalam ilmu ni. Tetapi bila kita tengok ada unsur-unsur yang dipanggil gharar, penipuan, maka hukumnya adalah tidak dibolehkan. Jadi lebih baik kita elak. Cari hak Islam betul-betul. Hak mudah. Kita ni banyak ada. Payah melabur tabung haji, beli kambing, jual kambing, kan senang. Dan cari hak yang sekata-kata. Kita sebenarnya dalam bab niaga, dia peluangnya cukup besar.
Zaman sekarang meniaga yang paling untung ialah meniaga kepakaran. Siapa dia pakar benda tu meniaga. Pakar landscaping. Banyak apa ni? Pakar pemusnah bangunan. Ramai agak banyak. Pakar pun dengan syarat pakar je. Tak payahlah pakar menipu, pakar auta, tak payah. Pakar harus benar. Pakar nasi Arab. Nasi Arab ni memang sedap. Kalau sabar. Contohlah. Tak apalah aku. Dia pakar semua. Mana saya pergi ke Perlis. Ada di Perlis. Orang jamu saya makan ikan keli. Ikan keli goreng. Tempat dia tu memang suhu ikan keli goreng. Habis penuh orang duk makan ikan keli goreng. Ikan air dah habis ikan keli goreng. Tak tahu. Sedap. Goreng bodoh. Bukan orang cerdik. Apa ikan gitu. Tapi orang suka makan. La ilaha illallah. Dia pakar. Bidang apa dia? Oh dia ni. Benda kalau siapa patah hati memang banyak. Kita kena fikir sikit. Sebab itu ini penting. Kalau kita tengok penting. Ada seorang putih namanya Suzy. Suzy ni dia ni asalnya orang berat. Kerana duduk mewah, duduk gini, siapa dia nak masuk tandas, nak buang air kecil, nak bayar pun duit koin tu tak lepas. Dia tengok tukang bersih ni, dia terkejut. Allah, tukang bersih ni lagi kaya pada dia, lagi senang pada dia. Kata tak jadi. Dia fikir dan dia bina balik set up kewangan. Akhirnya dia menjadi pakar keuangan dan penyelesaian hutang terbaik dunia. Dia boleh buat rancangan tajuknya Ask Suzy. Tanyalah Suzy. Saya tengok cara dia jawab. Sebagaimana dalam Islam raya. Saya ada hutang begini, saya ada gini-gini. Kau jual aset kau, kau belilah cara lain, kau ubah cara hidup kau. Allah mudah dia, ya Allah. Orang putih tu, la ilaha illallah. Jawapan tuan-tuan kata, Islam je lah mudah benarnya. Banyak benda. Tengok akhirnya dengan sebab dia gelombang macam tu, dia jadi perunding utama. Berapa banyak dapat pakar. Sebab itu kita ni banyak. Sekarang ni MLM. Kita tahu macam mana kita nak islamikan MLM. Mana ada barang baik, tak ada barang baik. Barang dia ada tempohnya, ada masanya. Jadi kalau kita nak kata hebat sangat pun, biarlah qadar yang mampu, yang patut sebagainya. Jujur tak. Baik. Bagaimana setengah tempat ada yang bersalah di kuburan kerana kerja menggali kubur atau amalan tunggu kubur. Semayang dalam kubur, atas kubur tak boleh. Tepi kubur tak apa. Tepi kubur, ni pagar kubur, dia semayang tepi tu. Dan bukan pun menghadap ke kubur. Maka itu tak apa. Banyaklah hadis bab kubur ni tuan-tuan. Panjang disebut dalam hadis. Golongan yang bagaimanakah tidak dihisap amalan semasa akhirat nanti. Ada hadis yang banyak. Antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu min ummati sab'una alf min ummati al-jannata bighairi hisab." Nabi satu hari Nabi buat satu statement. Nabi kata ada 70,000 orang sahabat aku masuk syurga, umatku masuk syurga 70,000 orang tanpa hisab. Nabi tunggu balik, duduk dulu. Nabi buka majlis, Nabi balik. Jadi mereka berbincang, siapa 70,000? Mu masuk dah aku. Ada kata orang nombor 1 sampai nombor 70. Jadi kita dah kita nombor lain dah. Ada orang kata serta perang Badar, perang Uhud. Ada orang kata sahabat kanan, macam-macam. Nabi keluar, Nabi tanya, bici mbak apa? Kata hak tadi 70,000 nak tahu siapa. Nabi kata, humul lazina la yastaqu wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalu wa la yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalu. Mereka ni ada 3 sifat. Pertama, mereka ini bukan istiqaq. Istiqaq ni maknanya minta orang suruh japi padanya. Yang kedua, bukan yatatayyarun. Tatayyar ni duduk
tenung nasib baik tak baik, dok main. Saya nak musafir, tengok seekor burung, ni pakai semak ni, ambil batu baling kat burung. Burung tu terbang kiri, Allah majar. Pecah baju balik tak jadi musafir. Sampai tahap. Dan yang ketiga, wala yaktawun. Yaktawun ni dia guna style kain. Kain ni besi panas yang digunakan. Ada cara lah. Ni cara bomba. 3 perkara ni kalau buat, maka dia tinggalkan, dia layak masuk syurga tanpa hisab. Lalu kita kaji. Sebab mereka yang tak ada 3 ni, dia tawakal lebih berat. Kita, tak kala kita pergi kat seseorang, kita bergantung kat orang tu lebih pada Tuhan kadang-kadang. Contoh, isteri kita telefon, bang, anak kita sakit ni, apa? Oh, tak apa, kita ada lapang klinik panel. Doktor ni, pakar ni kawan saya. Ni. Percaya ke doktor, lebih percaya pada Tuhan. Dia tak nampak Allah dulu, lepas tu baru nampak tu. Itu beza dia, tuan-tuan. Jadi kalau boleh betul macam ni, insya-Allah. Tuan-tuan, saya terpaksa memendekkan cakapan saya pada hari ini kerana terpaksa mengejut. Ada seorang sahabat kita yang menjadi ketua pengarah TV Hijrah, Datuk Cik Bukhari, baru meninggal dunia pagi tadi. Jadi saya pun kena pergi jugalah sekejap tengok. Ya, kita sama-sama tahniah khas Fatihah kepadanya, kepada ibu bapa kita yang meninggal dunia, kepada kaum kerabat kita, nenek moyang kita, saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdal zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولإخواننا المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا.
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.